Okay, so Madam. tuliskan. Ya. Ya, kenapa? Sekat baliklah madam. Okeylah, kejap Saya tak tahulah saya punya line kot. Ya, sekat-sekat madam. Ya, Dino kan masalah Dino. Saya pula. Tak apa. Bila nanti boleh ikut session nanti yang lain ke? Yang lain-lain? Ke saya ajak? Ke channel yang lain? Okey ke? Stephanie? Sekat-sekat. Sekat, madam. Sekat. Sekat-sekat juga, madam. Dengar je. Saya ajak. Okey, tak apa. Nanti kamu tengok baliklah session ini dekat YouTube kalau tak dengar. Sebab Madam rasa tadi okey je kelas Madam yang tadi. Boleh, madam. Okay, so untuk slide campaign, slide analisis soal selidik, macam biasa pastikan slide yang pertama mesti ada logo poli dan juga mesti ada senarai ahli kumpulan dan juga nombor pendaftaran. Okay, so kumpulan ni kena betulkan sikit lah untuk slide yang pertama. So untuk slide yang kedua, kamu. Okay. Boleh juga. Kupasan isu semasa. So, kamu mengambil tahu berkenaan dengan apakah isu semasa berkaitan dengan industri pelancongan dan kebudayaan Malaysia pada masa ini. Okay. Untuk responden kumpulan ni nanti kamu kena jelaskan lah berapa masa pembentangan nantilah kamu boleh jelaskan berapa responden yang menjawab soal selidik kamu, dia punya average age daripada berapa ke berapa, okay, and then the gender yang menjawab soal selidik kamu kena jelaskan nanti masa pembentangan So bagus, yang ini bagus. Kalau kumpulan lain nak ikut juga pun boleh ataupun nak gunakan chart yang lain, berbagai-bagai jenis chart ada kan pilihan option dekat PowerPoint yang mana kamu boleh ikut kesesuaian dan juga ikut yang mana yang kamu suka lah. Okay. Alright. Okay, nanti ni kamu kena bagi tahulah. Kena bentangkan Responden, okay, bagus juga. Apakah dia punya, ni adalah soalan open question, Madam rasa kan? So pembahagian tugas perlu ada. Pembahagian tugas ni adalah keseluruhan. Bukan hanya pada soal selidik sahaja tapi juga pembahagian tugas berkenaan dengan e-folio dan okay. Masukkan dalam ruangan pembahagian tugas. So untuk kumpulan ni perlu edit balik bahagian cover page slide yang pertama. Ya, itu sahajalah. Dan boleh terus hantar di Google Classroom kalau dah siap. Okay? Okay, madam. Thank you, madam. Okay. So untuk kumpulan Kuzairi, Kenneth, Watson, Britney, Scholastica, Nur Lailatun Nasuha. Okay, macam mana progress assignment kamu? Ada nak tunjuk ke ataupun ada nak bagi tahu ke? Kumpulan Kuzairi ni. Macam mana? Siapa yang nak bercakap? Boleh on mic Madam, ada saya send dekat WhatsApp Madam tadi. Yang cuma soal selidik dengan majalah saja dah. Yang lain dalam proses. Okay, sekejap.
Okay, soal selit ni Madam dah ni kan? Madam dah komen kan soal selit untuk semua kumpulan. Okay, kita tengok jap dia punya e-folio, e-majalah. Ini share screen. So ini punya e-majalah. So tajuk dia adalah penyebaran fitnah. Okay, bagus. Alright. Okay, muka depan. Nanti just kamu hantar dia punya link ni saja di Google Classroom So nanti Madam akan klik link tu dan Madam akan nilai daripada situ lah. So ada isi kandungan, ada penghargaan. Semua orang boleh tengok So semua orang boleh ambil ni lah untuk buat penambahbaikan kepada assignment masing-masing. Kalau kata aluan, objektif, definisi, menarik lah sebabnya kenapa? Cuba yang lain. Tangan tu ke madam macam tulis? Tak. Oh lah. Tulis. Kalau kamu tengok majalah, dia kan banyak ada gambar-gambar, ada grafik-grafik yang berkaitan dengan tajuk-tajuk kamu. So kamu bolehlah apa ni kecilkan sikit kalau dapat nak buat editing balik kan boleh pergi balik pada Flip Snake tu kan kecilkan sikit font ni lepas tu tambahkan gambar-gambar yang berkaitan dengan tajuk. Contohnya macam ni, berlakunya fitnah cyber. Gambar skamer-skamer ataupun kamu boleh juga ambil gambar daripada Google yang ada surat khabar dari online tu kan. Copy and paste je. Contohnya kalau ada macam contoh fitnah cyber kat sini, this one boleh masukkan gambar dia berkaitan dengan fitnah cyber. Okey, yang ada kaitan-kaitan tu boleh masukkan sikit supaya majalah kamu juga ada markah juga dekat situ and then kalau kamu rasa kamu tak tahu nak ambil gambar apa, kamu boleh ambil kertas surat khabar online tu. Saja berkenaan dengan isu penyebaran fitnah, rasuah, apa lagi? Politik yang tidak stabil, and then perniagaan atas talian juga boleh ambil gambar-gambar yang berkaitan dalam ni. Okey, menjadikan kamu punya e-majalah tu lebih menarik. Okey. Font pun tu. Kecil sikit. Terus ada font tersebut. Okey. Boleh tak kau ni? Kumpulan Kuzai ni? Boleh Alright. Ada lagi tak? Kumpulan The Crack pula. Muhammad Irfan. Boleh Okay, boleh teruskan lagi. Belum lagi deadline. Masih lagi ada masa. Boleh teruskan lagi. Untuk perbaiki dan juga untuk settlekan semua. Kumpulan The Crack, Muhammad Irfan, Stephanie May, Frasila, Cynthia dan Eliza. Ada tak dalam ni? Macam mana progress? Assignment? Kami masih in process, madam. Masih in process? Yeah. Okay, apa yang dah siap sekarang ni? Yang dah siap dah. Macam isi. Bukan dah siap lah maybe dalam 50% ke dalam 70%. Macam, Ada? Macam tu lah, madam. Yang email lah tu.
Oh, e-majalah dalam 70%. Kalau untuk e-folio, untuk video animasi dan juga untuk soal selidik, macam mana? Oh, yang tu ada dekat, yang tas lidik tu ada dekat tu, Madam. Ifan, dekat iPad Ifan. Ifan Oh, padahal tu dekat dia. iPad Ifan. Ya, Okey. Tak apa. Ifan ada join bengkel hari ni ya, Madam. Okey. Alright, tak apa. Boleh teruskan, proceed. Seterusnya, kumpulan memoji. Memoji dia bagi Madam link dekat mana-mana group yang nak Madam review kamu punya, revise kamu punya tu, boleh bagi link di WhatsApp Madam, WhatsApp personal. So, Madam akan share screen sekarang untuk kumpulan memoji. Dania, Erisha, ni Timothy dan Florence. Okay. So, gunakan, kamu convertkan dia to e-majalah menggunakan apa hal besar. Gunakan Flip HTML. Okay. Juga Flip HTML. Okay. Hiburan melampau. Okay. Ini bagus. Ni dia ada grafik-grafik macam contoh kan. This one, I like this one. Macam contoh dia ada macam border yang menarik. Macam tu. So, in the background punya gambar. Okay lah ni, asalkan gambar tersebut tidak melindungi font tersebut. Faham tak? Kita masih lagi boleh baca. Okay. Okay. This one is border ni. Mariam suka ni border ni. Cantik. Okay. Cuma kamu memang the basic warna, basic background ni memang tak nak ada letak apa-apa warna pada kertas ni lah Masih menggunakan warna putih. Supaya senang. Okay, kumpulan. Okay, yang ni Madam rasa tak ada masalah. Cuma kalau boleh bahagian depan ni, kalau kamu boleh bagi border sikit, cantik juga kot. Okay, so untuk memoji, proceed saja dengan, kalau dia nak buat penambahbaikan, boleh perbaiki. Kalau tak ada, boleh terus hantar ke ke Google Classroom. Madam pula lupa. Okay, ke Google Classroom boleh terus hantar. Okay, kumpulan memoji, Dania, Nicole dan Florence. Okay, yang lain. Okay, satu lagi untuk video animasi dan juga untuk slide analisa soal selidik macam mana? Masih lagi in progress ke apa? Dah siap Madam, tapi macam lupa lengkah logo poli anak kedai aja. Mau tambah ya aja. Okay. Alright. Boleh teruskanlah, boleh proceed sampai habis lah. Florin buat. Untuk apa? Florence buat, tapi dah siap sih silap saya Madam. Okay. Video animasi. Untuk video animasi, kamu pakai apps apa? Kamu pakai aplikasi apa? Saya pakai Viva Powty Video ke Animaker ke? Animaker ada juga. Okay. Saya campur-campurkan. Okay. Alright. Terima kasih. Okay, teruskan usaha anda untuk settlekan assignment ini, dan boleh kalau tak ada lagi yang nak diperbaiki, boleh terus upload di Google Classroom dengan format perhantaran yang Madam bagi dekat dalam WhatsApp group tu. Format penghantaran di Google Classroom macam mana, kena tulis macam mana, kena tulis tajuk, nama dan sebagainya. Okey, seterusnya kumpulan
Mana yang bagi madam ni slide ni kumpulan S. Okay, kita akan tengok kumpulan S punya majalah sekejap. Okay, alright. Okay, background yang cantik. Screen ya. Ada jadi besar dah pula. Okay. S, kumpulan S, siapa dia punya ahli kumpulan? Angeline, Christabel, Efemelda dan Erina. Ada dalam ni? Madam. Ada Okay. So untuk muka hadapan pas bagus. Kamu punya background pun cantik. Okay. Kamu pakai flip snake Okay, nanti just bagi je madam link nanti untuk letak di submit di Google Classroom. Okay, untuk ni macam ni lah, barulah cantik. Tengok dia punya font. Maksudnya background lah yang terlalu light sangat. Okay, just nice. Kita boleh baca font tersebut. Okay. Cantik madam, macam ni Apa? Wonderland. Macam Wonderland, warna-warni. Wonderland. Warna-warni. Suka warna-warni. Macam kalau pada tengok macam es krim panda pop tu lah. Macam suka madam. Saya Ya, madam. gelap. Kami suka warna-warni. Ya madam. Kan? Okey lah ni. Boleh? Okey. Tapi kalau bagus lagi, apa tu? Nombor muka surat. Kat sini tak ada pula number page kat bawah ke? Kamu letak nombor aman tapi kamu tak ada bawah numbering. Page numbering. Ni perbaiki sikit Boleh letak nombor page kat bawah ni. Tak ada kan. Yang ni gambar sikit-sikit je. Nanti kalau bahagian-bahagian contoh dalam bahagian kesantunan bahasa ke ataupun perkauman ke, boleh masuk sikit gambar yang berkaitan dengan kaum di Malaysia, kepelbagaian kaum. Okey, berkaitan dengan ataupun ada keratan akbar yang berkaitan dengan fitnah dan sebagainya, boleh masuk sikit kat bahagian bawah untuk grafik. Okey, gambar-gambar yang berkaitan dengan kamu punya tajuk. Yang lain tak ada masalah. Okey. Alright, seterusnya kumpulan Khurafat, kaki buku. Okay, kaki buku tadi yang terlepas. Austin Dima, Gino Vincent, Muhammad Iman, Iqmal, Muhammad Huzaifah. Okay, sekejap. Madam share screen. Madam, cuma yang tu yang beta version madam. Kita bagi yang separuh je tu. Belum sepenuh lagi tu. Belum penuh lagi Okay. Surprise. Surprise Oh, terlempar besar sangat ni. Sikit. Okay. Oh, ini memang betul-betul macam majalah sangat ni. Ada isu Oktober. Okay. Alright. Tajuk kamu ni unsur-unsur khurafat dalam filem kan? Madam. Betul, madam. Wow. Buku mistik lah. Bukan, Macam bukan. mistik. Buku Mustika. Ya. Kak, Mustika. maaf.
Bagus. Memang betul-betul macam majalah. Tengok ni dia punya apa? Dia punya kedudukan ni. Okey, ni belum siap lagi kan? Ni baru separuh kan? Belum madam. Okey, okey. Okey, boleh Madam, teruskan. Tak ada masalah. cuma kami Ah. nak tanya madam, untuk isi kandungan dengan pengenalan semua tu kenakah madam? Dengan front page tu memang kena ada logo poli kah madam? Perlu ada logo poli. Kalau macam kami masukkan dekat belakang front page tu Kalau boleh kami? okey, kalau kamu kat belakang ni kat bahagian belakang kat sini, dekat sini Aha. kamu nak letak logo poli pun boleh juga. Bahagian belakang. Okey. Okey madam. Okey. Okey. Alright. Terima kasih madam. Okey, kumpulan lain. Okey, untuk video animasi macam mana? Dan juga slide. Video animasi dah madam, cuma ada sikit lagi yang nak kena betulkan. Nanti kami share link dekat madam, boleh kah? Boleh. Dan Okey juga madam. slide macam dah buat dah? Dah in progress? Dah dalam proses dah. Dalam proses Okey, boleh Ya. teruskan, tak ada masalah. Okey. Seterusnya kumpulan mana lagi? Ni dah, this one dah. Okey, satu kumpulan lagi tadi. BP Group. BP Group BP Group belum lagi masuk dalam maksudnya kan? Kamu masih lagi masih lagi buat dalam bentuk Word, belum lagi masukkan dalam bentuk e-majalah. Ya, BP Group. madam. Chung Xiaopei, Polly Belum Bong, habis design. Caroline. Okey, belum habis design. Liu Ya. Xiaojing. Okey. Jadi kamu dah nampak kan kawan-kawan yang lain design di so kat situ yang lain-lain juga cantik juga ni. Apa tajuk kamu? Isu-isu perkauman di Malaysia. Okey. Okey, baik. Okey, boleh tekan terus beberapa yang tak masuk lagi tu, kesimpulan dan juga rujukan. Okey, yang lain tidak ada masalah. Overall, okey. Okay, madam. Alright. Okey, seterusnya ada lagi tak yang madam tak check lagi tadi? Okey, untuk kumpulan BP Group, video animasi dengan slide soal selit macam mana? Video sudah siap, slide tengah proses. Tengah dalam proses Okey, masih Ya. lagi ongoing. Okey, kumpulan S tadi untuk yang Angeline, Christabel dan the gang, kamu punya video dan juga slide soal selit macam mana? Ada masalah ke apa-apa? Slide Erina buat, madam. Erina. Tengah buat dalam haflah. Okey, okey. Pastikan semua ahli kumpulan bekerjasama lah. Untuk lulus subjek madam ni sangat-sangat mudah, sangat-sangat senang. Apabila kamu menghantar assignment dan kamu tak ada masalah dalam kumpulan, bekerjasama, so kamu akan lulus subjek saya dengan mudah. Kamu hantar je, kamu dah lulus. Okey? Okey, semua madam dah sentuh kan? Semua kumpulan madam dah tanya. Okey, setakat ni ada apa-apa masalah lain yang kita nak bincangkan? So far okay, madam. Okey,
Tak ada apa-apa masalah ha? Okey. Okey, kalau tak ada masalah, kita akan sentuh sikit berkenaan dengan topik 2.3. Sorry, 2. Penyiaran dah semalam. Dah hari Isnin kita dah sentuh peranan penyiaran Islam. Last sekali adalah penyiaran Islam sebagai medium dakwah. Okey. Okey, kalau ada apa-apa masalah ataupun nak medal, tunjuk dulu madam sebelum kamu hantar officially di Google Classroom. Kamu boleh bagi link kepada madam akan komen. Kalau tak ada apa-apa lagi, dah siap semua, tak ada apa-apa komen lagi, kamu boleh terus upload saja di Google Classroom. Tak jadi masalah kalau kamu upload lebih awal daripada deadline tu lah. Tak jadi masalah, no problem. Okay? Siapa yang nak siap awal, yang nak buat kerja lain, nak fokus kerja lain, kamu boleh, kamu kalau dah siap, tak ada apa-apa lagi editing, boleh terus upload saja di Google Classroom. Alright, dan ikut saja format penghantaran macam mana yang madam bagi tahu dalam group tu. Okay, so kita akan sentuh berkenaan dengan penyiaran Islam sebagai medium dakwah. Okay, dakwah ni bukan saja daripada sudut perspektif Islam, tapi dakwah juga macam kita sentuh berkaitan dengan penyiaran sebelum ini, iaitu mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dari sudut tanggungjawab sosial, dari sudut memberikan bantuan kepada orang lain, dari sudut perhatian kepada komuniti dan sebagainya. Okay. So, hasil pembelajaran untuk topik 2.4 ni adalah subtopik yang terakhir dalam topik yang kedua, iaitu berkaitan dengan penyiaran Islam sebagai medium bagi merangsang ataupun bagi menyemai sikap positif ataupun menyemai sikap budaya yang baik dalam masyarakat. Okey, so kita akan terus sikit berkenaan dengan pengertian apa itu dakwah, apa itu kaedah-kaedah dakwah dan etika dakwah serta mengenal pasti medium dakwah. So dakwah ni adalah daripada perkataan Arab, iaitu this is the Arabic word yang bermaksud ajakan, panggilan, seruan ataupun doa ataupun permohonan. Okey, yang bermaksud satu program yang lengkap yang kesemua peringkat mengandungi semua ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh manusia bagi menjelaskan tujuan dan matlamat hidup dan bagi menyingkap petunjuk jalan yang menjadi petunjuk kepada mereka. Itu adalah pengertian dakwah secara umum. Okey, kaedah dakwah. Ada beberapa kaedah dakwah. Yang pertama adalah dakwah secara fardiyah, iaitu kita menasihati rakan sekerja dalam medium yang kecil. Okay, so medium sebelum ni medium bagi tahu kan macam mana cara untuk menasihati dengan cara yang lebih baik bagi mengelakkan kita menjatuhkan air muka ataupun air orang lain. Okay, so kerana manusia ni dia lebih suka kepada benda-benda yang suka dipuji, suka dihargai dan sebagainya. So untuk dia menerima nasihat, so kita kena tahu cara bagaimana kita untuk mengajar ataupun menegur dengan cara yang lebih baik. So seterusnya dakwah ammah ni adalah dakwah secara lisan yang disampaikan kepada orang ramai, okay, secara khutbah ataupun pidato. Kalau kamu lihat di kaca televisyen ataupun program-program yang adalah antara salah satu daripada kaedah dakwah yang diaplikasi. Seterusnya adalah dakwah bilisan. Okay. Sama juga menyampaikan ceramah, dialog, khutbah, forum, seminar, masalah remaja dan sosial dan sebagainya. Itu semua adalah antara lain perkongsian ilmu kepada kita. Kan kadang-kadang kita ni memang kita ni, kalau kamu daripada aliran accountancy ataupun apa tu? So ada banyak lagi perkara-perkara ataupun cabang-cabang ilmu yang lain yang kamu tidak kuasai, betul tak? Contohnya dari segi sudut medical ke, dari sudut saintifiknya ke, kan? So semua tu kita boleh
boleh ambil daripada kita melihat program-program sedemikian yang mana membantu kita untuk tambah lagi apa ilmu-ilmu yang kita kurang faham ataupun tidak faham. Tidak ada ilmu yang banyak berkenaan dengan perkara-perkara berikut tersebut. So apabila kita sentiasa mencari contoh kalau kita tak tahu sesuatu, kita mencari jawapan kepada persoalan tersebut. Itu adalah manusia memang akan mencari persoalan sebab kita dikurniakan oleh Tuhan otak yang ada beribu-ribu sel dan beribu-ribu saraf, kan? Dan otak kita sentiasa bergerak pun berfikir tentang sesuatu perkara. Contoh, kalau kita nak tahu berkenaan sesuatu, kita mesti ada rasa persoalan dalam diri kita. Kita nak mencari jawapan kepada sesuatu perkara. So, bila kita nak mencari jawapan kepada sesuatu perkara, kita akan tend untuk mencari ilmu. Bila kita mencari ilmu untuk apa? Untuk menjawab persoalan-persoalan dalam hidup kita. Okay? So, bila kita dalam hidup dan kita dapat cari jawapan berdasarkan kepada ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh orang lain melalui YouTube ke, melalui program televisyen ke, ceramah dan sebagainya, maka kita akan berada dalam keadaan track kehidupan yang betul. Okey. Tapi salah satu daripada sifat orang yang menuntut ilmu ini, dia tidaklah boleh macam tidak boleh dalam keadaan yang orang panggil bodoh sombong, faham tak? Maksudnya tidak tahu perkara tu tapi dia tak nak belajar, tak nak mencari jawapan, tak nak mencari ilmu pengetahuan. So sifat orang yang menuntut ilmu ni kena sifat yang humble, yang menghormati orang yang memberikan ilmu, tak kisahlah daripada guru ke, kamu dapat daripada orang yang mengajar ceramah ke, daripada YouTube dan sebagainya. So kita ambil ilmu-ilmu tersebut untuk dijadikan sebagai panduan dalam hidup kita. Okay? Kadang-kadang kita belajar accountancy, bila berkahwin kita pun tak ada ilmu sangat tentang ilmu rumah tangga. Betul tak? Sebab tu kadang-kadang penceraian juga boleh dialami oleh mereka yang berstatus ataupun berkejaya. Okey, tak semestinya kejap Okey, kita sambung. Ada gangguan sekejap So, tadi macam mana tadi? Apa last tadi kita cakap? Perceraian, madam. Perceraian dalam rumah tangga. Okey, perceraian dalam rumah tangga. Kan kadang-kadang perceraian juga dialami oleh mereka yang mempunyai kejayaan tinggi, intelektual yang tinggi, tapi mereka juga mengalami cabaran-cabaran sedemikian. Sebab apa? Sebab kadang antara sebab lain adalah disebabkan oleh kalau dalam Islam kita kalau mencari pasangan mestilah cari pasangan yang sekufu. Kenapa sekufu tu penting? Sekufu tu apa maksudnya? Sekufu tu maksudnya adalah bukan sama taraf dari sudut harta benda Sekufu tu daripada sudut pemikiran. Faham tak? Kadang-kadang ada orang yang tak sampai pemikirannya macam apa yang kita fikir. Macam kalau kita nak berbincang dia tak sama macam apa yang kita fikir, dia tak sampai tahap tersebut. Sebab tu itu sukar untuk mendapat satu jalan yang sepakat, sukar untuk dapat satu jalan untuk penyelesaian masalah. Okey. Lagi satu adalah disebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu berkaitan dengan parenting, berkaitan dengan ilmu-ilmu bagaimana kita nak mendidik anak dan sebagainya. Kan kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak buat sesuatu perkara itu dengan betul? Contohnya, kalau kamu pernah baca dalam berita, ada seorang wanita ni kan
kan bayi ataupun baby ni sebenarnya dia tidak boleh makan makanan pejal macam nasi dan sebagainya. Kalau umur dia tak lebih daripada uh, 5 bulan, 6 bulan macam tu, 7 bulan, baru dia boleh makan dan sebagainya. Bila dia dah besar sedikit sebab usus masih lagi kecil. Tu ada seorang wanita ni, tak tahu macam mana, dia boleh bagi makan dalam keadaan bayi tu maybe bubur ke, dalam bayi tu berusia lebih dalam baru masuk hari, tak masuk bulan pun lagi. Okay, so apa yang terjadi? So akhirnya bayi tersebut meninggal dunia. Kan kenapa wanita tu tak tahu? Sebab tak ada ilmu. Sebab tu ilmu tu sangat-sangat penting. Ilmu tu penting sebab apa? It's very important because when we have right knowledge, okay, so kita boleh buat decision dengan baik dan kita boleh boleh bertindak dengan track yang betul. Okay, dan tidak menyebabkan sesuatu yang buruk kepada orang lain. Sebab tu kalau boleh walaupun dah tua, usia masih tua ataupun masih muda ni, carilah seberapa banyak ilmu pengetahuan supaya apa yang kita buat dalam dunia ni dalam keadaan yang decision ataupun keputusan yang betul. Okay, bukan keputusan yang salah. Okay, macam mana nak buat keputusan? Kata orang kalau buat keputusan ni, kalau kamu ada beberapa pilihan tapi kamu tak tahu nak pilih yang mana, kan? So macam mana kamu buat decision? Adakah kamu akan tanya orang, kalau kau pilih yang mana? Macam tu. Kan? So kita tak boleh tanya orang lain sebab orang lain tak berhak atas diri kita. So kita kena buat pilihan sendiri. Kan? So macam mana nak buat pilihan? Kalau dalam Islam kita kena istikharah dulu lah. Okay, solat istikharah. And then kita kena bertanya dengan orang, bermusyawarah dengan orang lain. Musyawarah tu apa? Kita tanya pendapat orang yang lebih tua. Okay, kita tanya pandangan. Kan? Supaya kita dapat buat sesuatu keputusan dengan lebih baik. Okay, itu berkaitan dengan dakwah bilisan. Seterusnya dakwah bilhal ni itu merupakan satu dakwah yang disampaikan kepada manusia melalui sikap, perbuatan ataupun tauladan. Sebab tu kalau kamu dah berkahwin ke nanti kan, kalau kita nak anak kita ikut cakap kita ataupun kalau kita nak anak satu masa nanti kalau kita nak anak solat awal waktu, ibu bapa kena solat awal waktu terlebih dahulu. Kerana sebab apa? Sebab dia pembangunan ataupun pembentukan itu datang daripada tauladan. Apa yang dia lihat dan dia akan ikut. Sebab tu kalau boleh, kalau kita bercakap dengan kanak-kanak ataupun di hadapan kanak-kanak, jangan cakap perkara-perkara yang tak elok lah. Yang tak elok sebab benda tu akan diikuti oleh mereka. Contoh abang cakap macam ni, akak cakap macam ni. Kenapa saya tak boleh cakap macam tu? Sebab apa? Sebab kanak-kanak ni dia punya otak tu seperti span yang menyerap segala jenis apa yang dilihat, apa yang dirasai, apa yang dipertuturkan oleh orang yang lebih dewasa. Sebab tu dia boleh ikut apa yang orang dewasa tu buat sebab dia tak tahu adakah itu betul ataupun tidak. Sebab tu kalau boleh kita kena kepimpinan melalui tauladan itu sangat-sangat penting dalam pembangunan manusia. Okay? Tapi tak semua orang, tak semua manusia itu ada satu perjalanan hidup yang baik lah. Maksudnya bukan perjalanan hidup, maksudnya permulaan perjalanan hidup tu macam Madam cakap sebelum ni, setiap orang berbeza dia punya masa dan dia punya aturan hidup yang diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang kita tidak boleh mempersoalkan kenapa Allah aturkan macam ni. Setiap orang yang kita jumpa, setiap tempat yang kita pergi tu memang dah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Tuhan, kan? Kalau kita contoh kenapa kita kena berjauhan daripada family, kan? Sebab apa kamu datang sini jauh-jauh? Kalau yang bukan daripada Kuching Sarawak lah, yang datang daripada Miri ke Sibu ke, kan, daripada Semenanjung ke, kan, kenapa kamu datang sini? Sebab apa? Kamu kena ingat matlamat tersebut supaya kamu berada dalam on the right track.
Okey, bila kamu tak ingat benda tu, kamu akan terhoyong-hayang, tak tahu apa matlamat hidup dan sebagainya. Okey, kalau kamu uh, apa tu, datang sini sebab nak dapatkan diploma, okey. So bila ada diploma, kalau kerja kerajaan, dia akan jadi, kalau macam kamu, dia akan jadi penolong accountant lah. Tapi yang lebih bagus, dia ada certificate, SCCA dan sebagainya. Okey, tapi kalau dia nak melanjutkan pelajaran lagi ke bidang ijazah, degree dan sebagainya, itu lagi baguslah untuk mempertingkatkan lagi kemahiran dan juga ilmu pengetahuan yang sedia ada. Okey. So sebab tu kalau orang dia belajar, dia tahu, dia ada ilmu, kamu akan nampak dia punya sikap dan tindakan dia akan jadi lebih bagus. Okey? Keputusan dia akan jadi lebih bagus. Sebab dia apa? Dia dibimbing oleh ilmu pengetahuan tersebut. Kita jangan selalu try and error saja. Kadang-kadang ada orang tak payahlah belajar, kita try and error je. Kan? Try and error ni kadang-kadang ada nasib malang. Tak betul, tak bagus apa yang hasil akhir dia kan. Seterusnya adalah dakwah bitadwin, iaitu dakwah yang menggunakan kaedah melalui tulisan ataupun menulis di surat khabar, menulis di Facebook, menulis di Instagram, mana-mana media sosial yang kamu ada. Okay, kadang-kadang ada orang yang dia tak boleh nak bertutur ataupun tak boleh nak bercakap di hadapan, dia rasa takut dan sebagainya. So dia menggunakan medium tulisan sebagai salah satu cara dia untuk mengajak kepada kebaikan. Okay, so media sosial ni adalah gambaran kepada kita lah. Kalau dekat media sosial itu, kalau kita selalu mencarut, suka apa tu, bercakap kasar dan sebagainya, itu adalah gambaran diri kita sebenarnya. Apa yang kamu tulis, itulah dia yang menggambarkan diri kamu sendiri. Dan media sosial ni, kalau kena ingat, kalau saya tulis ni, at one time saya meninggal dunia, takkanlah saya tinggalkan media sosial saya ni dengan perkara-perkara yang negatif saja. Kan orang akan ingat saya ni negatif saja. Kan? So kita nak tinggalkan media sosial kita dengan perkara-perkara yang baik. Kan? Walaupun kita dah meninggal dunia, bila masanya nanti, kan, orang akan tengok, orang akan boleh baca semula apa yang kita tulis, apa yang kita post tersebut, dan itu akan boleh menjadi saham akhirat kita di akhirat nanti. So sebab tu gambaran media sosial adalah gambaran kepada kepribadian orang tersebut. Kalau kamu apa tu, post-post TikTok aja, tak ada benda-benda yang lebih yang lain, so itu adalah gambaran kamu. Kamu akan tinggalkan benda-benda itu nanti bila kita tiada di dunia, macam itulah. Okay. Seterusnya adalah etika berdakwah, ikhlas dalam berdakwah, lemah lembut dalam berdakwah, takut kepada Allah dan konsisten antara ucapan dan perbuatan dalam berdakwah. So ada beberapa medium dakwah di Malaysia, melalui radio, okay, melalui televisyen dan penyiaran seperti yang dikeluarkan oleh rancangan-rancangan televisyen di Malaysia, okay, melalui filem dan drama, okay, yang mana kita boleh ambil sedikit pengajaran dan juga nilai daripada drama tersebut. Melalui pengiklanan dan melalui penulisan, melalui internet last sekali. Okay, itu sahaja untuk tajuk 2 part, sangat ringkas. Dia berkaitan dengan etika dakwah dan berkaitan dengan penyiaran Islam sebagai medium dakwah secara keseluruhannya. Okay, so ada sebelum kita dismiss, lagi berkaitan dengan assignment ke apa-apa? Open to Q&A session. Q&A session. Tak ada. Ya, Madam. Ke kamu dah tidur di sebalik skrin tu, kamu dah tidur dah semua ni. Sik, madam. Madam husnuzan ini besar kebaik ni, semua ada. Sebab Madam tak boleh buka video. Kalau buka video je mesti suara tersekat-sekat lah. Okay.
Okay, ada ni ada. Okay, bagus. Okay, so kalau ada apa-apa masalah berkaitan dengan assignment, kalau nak tunjuk madam dahulu sebelum post dekat GC, boleh bagi link saja, nanti madam akan revise dan komen lah. Okay, kalau tak ada apa-apa, terima kasih semua. Okay, dan anda boleh tinggalkan Webex. Jangan lupa tulis nama, siapa yang belum lagi tulis nama. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya madam. Salam. Thank you, madam. Sesi ni. Okay. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Alright.